Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izin yang kita dapat bersama-sama bersua dalam pertandingan forum kita. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita yang bertajuk kesan pencemaran air. Jadi, pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba cahaya dan tenaga di dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan kemusnahan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan penggunaan alam sekitar. Tarifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam manusia atau organisma-organisma lain iaitu tumbuhan dan juga haiwan. Pencemaran air seperti kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomena eurifikasi sehingga mengubah kandungan, keadaan dan warnanya sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam terhadap topik perbincangan kita pada hari ini, eloklah kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah saya, saudara Muhammad Azim yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Khabar baik. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu saudara Miza. Selamat datang saudara, apa khabar saudara? Baik. Dan seterusnya ahli panel kita yang ketiga tidak lain tidak bukan saudara Zulhilmi. Apa khabar saudara? Baik. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kita tidak lain tidak bukan saudara Akmal. Apa khabar? Baik. Usai salah perkenalan daripada semua ahli panel kita, kembali kita kepada topik forum kita iaitu kesan pencemaran air. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya akan memberikan laluan kepada saudara Muhammad Azim kita untuk memberikan sedikit penjelasan tentang konsep dan kesan pencemaran air. Silakan saudara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Terima kasih kepada tuan moderator Cik Haziq sebab mengajak saya untuk berbincang pasal topik yang menarik ini iaitu tentang pencemaran air. Okey, seperti yang kalian semua tahu, pencemaran air adalah salah satu masalah alam sekitar yang utama yang sering kita hadapi kerana lebih daripada 70% permukaan bumi ini diliputi air. Pencemaran air ini boleh didefinisikan sebagai pencemaran aliran sungai, tasik, lautan ataupun hamparan air lainnya. Terdapat banyak kesan buruk daripada akibat pencemaran air ini seperti menjejaskan kehidupan akuatik, menjejaskan kesihatan manusia, mengurangkan tekanan oksigen dalam air dan pelbagai lagi. Tapi bukan itu yang saya nak highlightkan dalam saya punya perbahasan hari ini. Yang ingin saya tekankan ialah tentang kemerosotan kualiti air yang akan menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di bandar. Okey, dalam kehidupan seharian, manusia ni sangatlah bergantung kepada alam sekitar kerana alam sekitar ni menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada manusia, termasuklah suasana yang menjamin kesejahteraan dan kesihatan mereka. Keselamatan dan kesihatan persekitaran dan manusia boleh terganggu apabila kualiti air ini mengalami kemerosotan, terutamanya akibat daripada aktiviti seperti pembuangan sampah sarap dan bahan kumbahan secara tak bermula ke dalam sungai yang dilaksanakan oleh manusia sendiri. Sampah sarap dan bahan kumbahan dari kawasan pembandaran telah menyebabkan berlakunya pencemaran air. Oleh itu, hal ini menyebabkan air menjadi tercemar dan tidak selamat lagi untuk digunakan oleh kita. Antara faktor yang mengapa pencemaran air ini sering berlaku di kawasan bandar adalah sebab pembuangan sisa toksik dari kilang-kilang
ke dalam sungai atau laut. Sisa toksik dari kilang-kilang tersebut akan mencemarkan sungai dengan menurunkan kualiti ataupun pH air sungai tersebut. Sebagai contoh, industri memproses serbuk pencuci pakaian memberi kesan terhadap sistem air di laut. Bahan kimia dan asid dan bahan organik seperti nutrien, bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut. Habitat dan kualiti kehidupan akuatik seperti ikan, rumput laut akan menurun kerana keadaan sungai yang kekurangan oksigen dan tercemar dan tidak sesuai untuk kehidupan air tersebut. Hal ini berlaku apabila golongan tak bertanggungjawab ini mengairkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai dengan alasan mereka tidak mampu menanggung kos pelepasan dan tak ada pilihan lain untuk mengairi sisa toksik tersebut dan akhirnya membuang ke dalam sungai dan laut tanpa memikirkan impaknya. Sikap mementikan diri ini akan memberi kesan kepada kesihatan masyarakat di bandar. Second point saya adalah sikap masyarakat sendiri yang menjadikan sungai itu seolah-olah tempat pelupusan sampah sarap. Antara punca pencemaran sumber air di negara ini, kebanyakan sungai mengalami pencemaran di kawasan bandar kerana majoriti lokasi yang tercemar adalah masyarakat dalam kalangan yang terpelajar dan sebahagian besar yang mencemarkannya berasal daripada pelbagai sumber termasuk air daripada loji kumbahan, premis industri dan komersial, rumahan serta akibat jumlah aliran yang kecil berikutan kawasan berturap yang begitu luas. Kata Encik Ikhwan, mantan Timbalan Net Chancellor UKM dan Universiti Sultan Zainal Abidin. Akibat daripada perilaku terbabit, kesan pencemaran sungai menjejaskan bekalan air bersih kepada masyarakat di kawasan bandar. Masyarakat terpaksa membayar kos yang tinggi bagi menampung kos perawatan air di loji yang tentu menyebabkan bil perkhidmatan air akan menjadi lebih mahal dan kerajaan pula terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang lebih bagi menguruskan air mentah untuk dirawat serta mencari sumber air alternatif yang baru seperti air bawah tanah, air laut yang disuling ataupun air hujan bagi menyalurkan air yang bersih kepada masyarakat di bandar. So, itu sahaja saya punya point tu. Baiklah sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang maksud pencemaran air. Seterusnya, pada pendapat saya sendiri, penjelasan tersebut sangatlah terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama kita. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang kedua iaitu saudara Mirza. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Dengan kewujudan pandemik akibat pencemaran air juga akan menyebabkan hari demi hari kematian dan kepupusan organisma laut. Situasi ini menimbulkan ancaman kepada kehidupan manusia yang bergantung kepada air untuk hidup, contohnya nelayan dan sebagainya. Pertamanya, air punca kelangsungan hidup dan keduanya adalah organisma laut adalah sumber makanan manusia. Pencemaran dapat diatasi sekiranya semua pihak mengambil tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran. Beberapa langkah boleh diambil, antaranya menubuhkan kelab atau yayasan pecinta laut dan sungai yang dianggotai oleh pakar-pakar dan perunding dalam alam sekitar untuk memberi sumbangan kepada secara sukarelawan. Manakala pihak berwajib sepatutnya memperketatkan lagi undang-undang dengan melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai dan laut. Seterusnya, mewajibkan sistem pembentungan air, buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Dalam pada itu juga, melaksanakan program pendidikan, latihan atau kempen juga dapat membantu dan memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada pihak pengilang ataupun pengguna. Jika tidak diatasi pencemaran air ini, ia akan terus menimbulkan ancaman kepada kehidupan manusia di planet ini. Tambahan pula,
dengan revolusi industri yang semakin meningkat dan bahan pencemaran yang tidak berhenti. Fenomena berbahaya akan membawa kepada krisis kesihatan dan wabak penyakit yang serius. Contohnya kita dapat tengok wabak COVID-19 yang terjadi daripada haiwan, yang terdapat daripada haiwan dan lain-lain. Hakikatnya dunia ini pun telah menghadapinya. Tidak kira beberapa banyak dan jauhnya, pencemaran air telah menyebabkan kerosakan kepada persekitaran air dan bumi. Dengan perkembangan yang pesat ini, proses permurnian air dari bahan pencemaran berbahaya menjadi proses yang sangat penting dan mendesak. Maka kita dapat menilai masa depan manusia dengan apa yang berlaku pada hari ini. Seterusnya, air yang baik dan tidak tercemar dikategorikan dalam kumpulan ciri asas. Ia tidak berwarna, tiada rasa dan tidak berbau. Tidak seperti air yang tercemar, baunya berbau busuk, rasa yang tidak enak, warna yang keruh dan kotor. Air ini sama sekali tidak sesuai untuk diminum, mandi, mencuci dan sebagainya. Ini adalah kerana jumlah pencemarannya akan merosakkan manusia dan tanaman. Asid merupakan bahan pencemaran yang paling berbahaya. Tercemar melalui sistem pembuangan terutamanya dari lombong, air pertanian dan operasi pengolekan. Terdapat juga penggunaan racun perosak kimia dan bahan sulfur tahap tinggi digunakan dalam pertanian. Oleh itu, marilah kita menjadikan manusia yang berperanan dan bertanggungjawab kepada alam sekitar dan terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja rincian daripada saya. Kembali kepada Cik Aziz. Terima kasih atas penjelasan yang sangat berilmu berhubung dengan kesan-kesan pencemaran air. Saya yakin dengan pendidikan kita ini akan memberikan sedikit pencerahan yang lebih luas kepada rakyat-rakyat di luar sana. Okey, seterusnya kita akan bersama ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudara Zulhilmi. Saudara Zulhilmi akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang kesan pencemaran air ini. So, teruskan. Baiklah, terima kasih. Berdasarkan pembacaan saya, terdapat beberapa kesan pencemaran air yang kita boleh lihat. Salah satunya ialah pengasidan lautan. Lautan biasanya merupakan sebagai sinki karbon semula jadi, menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Kerana tahap karbon dioksida di atmosfera semakin meningkat, lautan menjadi lebih berasid. Potensi akibat pengasidan lautan tidak difahami sepenuhnya. Namun, terdapat kebimbangan bahawa struktur yang diperbuat daripada karbon kalsium boleh menjadi terdedah kepada pembubaran, menjejaskan batu karang dan keupayaan kerang untuk membentuk cangkuk kerang. Lautan dan sistem pantai memainkan peranan penting dalam kitaran karbon global dan telah membuang kira-kira 25% karbon dioksida yang dikeluarkan oleh aktiviti manusia antara 2000 hingga 2007 dan kira-kira separuh antropogenik karbon dioksida yang dikeluarkan sejak permulaan revolusi perindustrian. Kenaikan suhu lautan dan pengasidan lautan bermakna kapasiti sinki karbon lautan secara beransur-ansur akan menjadi lebih lemah, menimbulkan kebimbangan global yang dinyatakan dalam deklarasi Monaco dan Manado. Laporan daripada saintis NOAA yang diterbitkan dalam jurnal Science pada bulan Mei 2008 mendapati bahawa sejumlah besar air yang agak berasid semakin meningkat dalam jarak 4 batu dari kawasan kerap benua Pasifik di Amerika Utara. Kawasan ini adalah zon kritikal di mana kebanyakan hidupan laut tempatan dilahirkan. Walaupun di dalam kertas yang diterbitkan itu hanya bercakap mengenai kawasan dari Vancouver, Canada ke utara California,
kawasan rak benua lain juga mungkin mengalami kesan yang sama. Isu yang berkaitan ialah takungan kelarah metana yang ditemui di bawah mendapan lantai lautan. Ini memerangkap sejumlah besar metana gas rumah hijau yang menjadikan pemanasan lautan mempunyai potensi untuk melepaskan pencemaran. Pada tahun 2004, inventari global kelarat metana lautan dianggarkan menduduki antara 1 dan 5 juta kilometer padu. Jika semua bahan ini disebarkan secara seragam merentasi lantai lautan, ini akan diterjemahkan kepada ketebalan antara 3 atau 14 meter. Seterusnya ialah eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan peningkatan dalam neutron kimia, biasanya sebatan yang mengandungi nitrogen atau fosforus dalam ekosistem. Ia boleh mengakibatkan peningkatan produktiviti utama ekosistem dan kesan selanjutnya termasuk kekurangan oksigen dan pengurangan kualiti yang teruk dalam air, ikan dan populasi haiwan lain. Pelaku terbesar adalah sungai yang kosong ke lautan dan dengan itu bahan kimia yang digunakan sebagai baja dalam pertanian serta sisa dari ternakan dan manusia. Lebihan bahan kimia oksigen yang dilepaskan di dalam air boleh membawa kepada hypoxia dan penciptaan zon mati. Di lautan terdapat alga air pasar merah yang kerap yang membunuh ikan dan mamalia marin. Seterusnya menyebabkan masalah pernafasan pada manusia dan beberapa haiwan domestik apabila mereka mendekati pantai-pantai. Sebagai tambahan kepada air larian darat, nitrogen tetap atmosfera antropogenik juga boleh memasuki lautan terbuka. Satu kajian pada tahun 2008 mendapati bahawa ini boleh menyumbang kepada kira-kira 1/3 daripada bekalan nitrogen luaran yang tidak diketas semula oleh lautan dan sehingga 3% daripada pengeluaran biologi marin baru tahunan. Telah dicadangkan bahawa mengumpul nitrogen reaktif dalam persekitaran mungkin mempunyai akibat yang serius seperti melepaskan karbon dioksida ke alam sekitar. Satu penyelesaian yang dicadangkan untuk eutrofikasi adalah untuk memulihkan populasi shellfish seperti tiram. Tiram mengeluarkan nitrogen dari laju air dan menapiskan pepejal terampai, kemudian mengurangkan kemungkinan atau tahap mekar alga berbahaya atau keadaan anoxid. Aktiviti pemakanan penapis dianggap bermanfaat kepada kualiti air dengan mengawal ketumpatan phytoplankton dan nutrien urutan yang boleh dikeluarkan dari sistem melalui tuaian shellfish, dikebumikan dalam sedimen atau hilang dalam proses denitrofikasi. Dan akhir sekali ialah serpihan plastik. 80% daripada serpihan marin adalah plastik. Komponen yang telah asal terkumpul sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jisim plastik di lautan mungkin setinggi 100 juta tan. Majoriti plastik lautan dibuang oleh industri perikanan. Dalam satu kajian yang diterbitkan oleh Sains Alam Sekitar pada tahun 2017 mengira bahawa sungai Yangtze, Indus, Sungai Kuning, Sungai Hai, Sungai Nil, Sungai Ganges, Sungai Pearl, Sungai Amur, Sungai Niger dan Sungai Mekong merupakan sebab mereka merupakan 88% penyumbang kepada pembebasan plastik ke lautan. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Zulhilmi di atas pencerahan iaitu ahli panel kita yang ketiga. Seterusnya mari kita mendengar pencerahan seterusnya daripada saudara ahli panel kita yang keempat iaitu Saudara Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator.
Baiklah, seperti yang diterangkan oleh saudara Zul Hilmi tentang pengasidan laut, pencemaran air tak lain tidak bukan disebabkan oleh bahan berbahaya seperti bahan kimia atau organisma boleh mencemarkan sungai, tasik, laut, aquifer atau mana-mana sumber air. Hal ini menurunkan dan merosakkan kualiti air dan menjadi toksin terhadap manusia dan alam sekitar. Kesan pencemaran air pada kesihatan manusia sangat banyak. Pencemaran air menyebabkan manusia kekurangan air. Di kebanyakan negara yang tidak mempunyai sistem untuk mengelakkan perkara ini daripada berterusan. Jadi antara penyakit berbahaya yang dapat kita hidapi daripada pencemaran air adalah yang pertama, hepatitis A. Hepatitis A adalah jangkitan hati yang menular disebabkan penggunaan makanan atau air yang tercemar. Simptom yang sering berlaku adalah seperti keletihan, sakit perut, kurang selera makan, loya dan penyakit kuning. Sebilangan besar kes hepatitis A dapat dirawat dalam masa 2 bulan. Penyakit yang kedua adalah demam kepialu. Demam kepialu adalah keadaan serius yang merebak disebabkan oleh pencemaran makanan atau air. Simptom termasuklah demam panas, sakit perut, rasa lemah, hilang selera makan dan sakit kepala. Walaupun jarang berlaku, tetapi pendarahan dalaman dan kematian boleh berlaku. Penyakit yang ketiga adalah Salmonella. Salmonella adalah sejenis bakteria yang menyebabkan jangkitan apabila mengambilnya keracunan makanan. Simptom termasuklah demam, abdomen kejam, cirit-birit, sakit kepala dan kadang-kadang muntah dan hilang selera makan. Simptom ini selalunya berlaku 4 hingga 7 hari dan boleh menjadi serius jika berlaku pada bayi dan warga emas. Penyakit yang seterusnya adalah kolera atau taun. Penyakit cirit-birit yang teruk disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera yang merebak dalam air yang tercemar. Keadaan yang serius ini boleh menyebabkan kira-kira 95,000 kematian pada setiap tahun berdasarkan CDC. Jangkitan kadang-kadang berlaku dengan simptom biasa atau tanpa sebarang simptom. 1 daripada 10 orang yang dijangkiti mengalami simptom seperti muntah, kaki kejang dan cirit-birit berair yang banyak. Penyakit ini boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Jadi penyakit yang seterusnya adalah hepatitis E. Hepatitis E adalah jenis penyakit hati yang lain disebabkan oleh virus hepatitis E. Ia sering berkait dengan air yang tercemar yang melalui amalan pensanitasian yang teruk. Individu yang mengalami hepatitis E mungkin mengalami demam, keletihan, mual, penyakit kuning, muntah, sakit sendi dan simptom yang tidak menyenangkan. Kita beralih ke penyakit yang seterusnya iaitu E. coli. Minum air yang tercemar boleh menyebabkan anda menghadam bakteria jahat E. coli. Escherichia coli atau E. coli adalah jenis bakteria yang sering ditemui di dalam usus sihat manusia. Namun begitu, terdapat beberapa jenis bakteria yang jahat yang boleh menyebabkan simptom yang teruk apabila diambil seperti cirit-birit berdarah, perut kejam dan muntah. Penyakit seterusnya adalah dysentery. Dysentery adalah keradangan usus yang disertakan dengan cirit-birit berdarah. Keadaan ini disebabkan oleh virus, parasit atau bakteria yang sering ditemui di dalam air tercemar. Simptom selalunya hilang selepas 1 hingga 3 hari, diikuti dengan jangkitan dan kejam, cirit-birit serta sakit perut. Penyakit yang terakhir adalah jangkitan parasit. Parasit berbahaya yang didapati di dalam air tercemar mungkin diminum, menyebabkan jangkitan serius di dalam badan. Jangkitan parasit boleh menyebabkan simptom gastrosis yang tidak menyenangkan seperti sakit perut dan cirit-birit. Jangkitan ini juga boleh menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan dan simptom selsema.
Kesan pencemaran udara dan air. Kesan pencemaran air adalah perkara serius dan bertambah teruk hari demi hari. Semua pihak memainkan peranan dalam memastikan pencemaran ini dapat diatasi daripada ia bertambah teruk. Ia bukan sahaja berbahaya kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar kita. Jadi sama-sama kita hentikan pencemaran udara dan air ini terutamanya daripada terus berlaku. Setakat ini saja penerangan daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih Saudara Akmal tentang penjelasan itu tadi. Demikianlah tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang kesan pencemaran air. Secara konklusinya, masalah pencemaran air ini membawa akibat yang negatif terhadap kesihatan masyarakat dan kemerosotan kualiti alam sekitar. Walaupun pelbagai undang-undang berkenaan alam sekitar telah diperuntukkan oleh kerajaan, tetapi fenomena pencemaran ini masih lagi berlaku. Justru itu, perlindungan alam sekitar masih perlu dipertingkatkan dari aspek kesedaran tentang kepentingan dan kualiti alam sekitar daripada pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan. Dengan adanya kesedaran yang tinggi daripada kerajaan, maka pihak berkuasa akan mengambil inisiatif tentang isu pencemaran seperti melakukan kawalan kepada pihak yang melanggar undang-undang. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir untuk membicarakan tentang kesan pencemaran air ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang lebih cakna tentang isu-isu alam sekitar. Harapan saya forum ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sedang hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi dengar dan menyaksikan pertandingan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya memohon mengundurkan diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.